Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan lagi dengan kitab Fadilat Amal, tajuk yang ke-10, penghijrahan kaum muslimin ke Habsyah dan pemulauan di lembah Abi Talib. Orang-orang Islam termasuk Nabi SAW sendiri menerima seksaan daripada orang kafir secara berterusan. Hari demi hari berlalu, seksaan itu tidak juga berkurangan, malah semakin bertambah. Maka Rasulullah SAW telah membenarkan para sahabat radhiyallahu anhu meninggalkan kota Mekah dan pergi ke tempat lain. Oleh sebab itu, ramai daripada kalangan mereka yang telah berhijrah ke Habsyah. Walaupun Raja Habsyah merupakan seorang Nasrani dan belum memeluk agama Islam sehingga saat itu, tetapi beliau terkenal dengan hati yang pengasih dan pembawanya yang adil. Maka pada bulan Rejab, selepas 5 tahun Rasulullah SAW menjadi Nabi, jemaah pertama yang terdiri daripada 11 atau 12 orang lelaki bersama 4 atau 5 orang wanita telah berhijrah ke Habsyah. Orang Mekah telah mencuba mengejar mereka agar mereka tidak dapat pergi, tetapi mereka tidak berjaya ditangkap. Setibanya di sana, mereka mendapat berita bahawa semua orang Mekah telah memeluk Islam dan agama Islam telah mendapat kemenangan. Mereka sangat gembira dengan berita tersebut dan kembali ke tanah air. Namun demikian, apabila mereka hampir tiba di Mekah, mereka mendapat tahu bahawa perkabaran itu palsu dan orang-orang Mekah masih seperti dahulu, malah lebih hebat dan bersungguh-sungguh memusuhi dan menganiayai orang Islam. Mereka tersangat kecewa dengan keadaan itu. Antara mereka ada yang terus pulang ke Habsyah dan ada yang masuk ke Mekah dengan jaminan keselamatan seseorang. Ini ialah penghijrahan ke Habsyah yang pertama. Selepas itu, satu kumpulan besar yang terdiri daripada 83 orang lelaki dan 18 orang wanita telah berhijrah ke Habsyah secara berasingan. Ini dinamakan penghijrahan ke Habsyah yang kedua. Sebahagian para sahabat radhiyallahu anhu melakukan kedua-dua hijrah tersebut dan sebahagian lain hanya satu penghijrahan sahaja. Apabila orang kafir mengetahui bahawa orang Islam dapat hidup dengan tenang di Habsyah, maka kemarahan mereka bertambah. Mereka telah menghantar rombongan bersama segala macam hadiah kepada Raja Habsyah, Najasyi. Hadiah-hadiah itu ialah untuk Najasyi sendiri, pembesar-pembesar dan juga para pendeta Habsyah. Setiba di sana, pertama sekali mereka telah berjumpa dengan para pembesar dan para padri sambil menyogok mereka dengan hadiah-hadiah dan supaya mereka berjanji untuk memberi bantuan apabila berhadapan dengan raja. Selepas itu barulah mereka bertemu dengan raja. Mereka masuk dan bersujud kepada raja, kemudian mempersembahkan hadiah-hadiah lalu membentangkan permohonan mereka. Para pembesar yang telah menerima rasuah telah menyokong mereka. Orang kafir Mekah itu berkata, "Wahai raja, beberapa orang yang bodoh-bodoh daripada kaum kami telah meninggalkan agama lama
mereka dan masuk ke dalam agama baru yang tidak diketahui oleh kami dan tidak juga diketahui oleh tuanku. Mereka telah datang ke negara tuanku dan telah tinggal di sini. Kami telah dihantar oleh pembesar Mekah, bapa-bapa dan bapa-bapa saudara serta saudara mara mereka untuk membawa mereka pulang. Tuanku, serahkanlah mereka kepada kami. Raja pun menjawab, saya tidak dapat menyerahkan mereka yang datang meminta perlindungan daripada saya tanpa menyiasat terlebih dahulu. Oleh itu mereka akan dipanggil dan diperiksa. Sekiranya dakwaan kamu betul, maka saya akan serahkan mereka. Lalu orang Islam pun dipanggil. Pada mulanya orang-orang Islam sangat bimbang terhadap tindakan yang harus mereka lakukan. Walau bagaimanapun, dengan bantuan kurniaan Allah SWT, mereka telah membuat keputusan nekat bahawa mereka hendaklah pergi menghadap dan menjelaskan keadaan sebenar. Sebaik saja tiba di hadapan raja, mereka telah memberi salam. Ada orang membantah, kamu tidak bersujud kepada raja sebagaimana adat diraja yang sepatutnya. Mereka menjawab, Nabi kami tidak membenarkan kami sujud kepada sesuatu selain daripada Allah SWT. Selepas itu raja mula bertanyakan kepada keadaan mereka. Hazrat Ja'far radhiyallahu anhu maju ke hadapan dan berkata, kami dahulu berada dalam kejahilan. Kami tidak mengenali Allah SWT dan tidak juga para rasul. Kami memuja-muja batu-batu, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji dan memutuskan perhubungan kekeluargaan. Orang yang kuat di kalangan kami akan menindas orang yang lemah. Semasa kami berada dalam keadaan tersebut, Allah SWT telah mengutuskan seorang rasulnya yang kami sangat-sangat kenal tentang keturunan, kebenaran, amanah dan ketakwaannya. Baginda SAW telah menyeru kami kepada menyembah Allah SWT yang esa, lagi tiada sebarang sekutu baginya. Baginda SAW telah melarang kami daripada menyembah batu-batu dan berhala-berhala. Baginda SAW memerintahkan kami melakukan perkara-perkara yang baik dan mencegah kami daripada kemungkaran. Baginda SAW memerintahkan kami bercakap benar, beramanah, menyambung silaturahim, berbuat baik terhadap jiran. Juga memerintahkan kami supaya mendirikan solat, berpuasa, memberi sedekah serta khairat. Baginda SAW juga mengajar kami akhlak yang mulia. Baginda SAW melarang kami daripada berzina, berbohong, memakan harta anak yatim, memfitnah seseorang dan perbuatan-perbuatan keji seumpama itu. Baginda SAW juga mengajarkan Al-Quran kepada kami, maka kami telah beriman dengannya dan beramal dengan ajarannya. Akhirnya kaum kami telah memusuhi kami dan telah menyeksa kami dengan berbagai-bagai cara. Kami terpaksa datang meminta perlindungan tuanku dengan perintah Nabi kami. Raja berkata, perdengarkanlah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kamu kepadaku. Hazrat Ja'far radhiyallahu anhu telah membacakan beberapa ayat daripada permulaan surah Maryam. Mendengarkan bacaan itu, raja pun mula menangis. Demikian juga pendeta-pendeta yang ramai hadir pada masa itu. Mereka semua menangis begitu sekali sehingga air mata membasahi janggut-janggut mereka. Selepas itu raja berkata, demi Allah, kalimah-kalimah ini dan kalimah-kalimah yang dibawa oleh Hazrat Musa AS keluar daripada nur yang sama. Raja juga telah menolak bulat-bulat permintaan orang-orang Quraisy itu. Saya tidak boleh menyerahkan mereka kepada kamu. Mereka semua sangat-sangat kecewa kerana terpaksa menerima penghinaan yang besar. Oleh sebab itu, mereka telah bermesyuarat. Salah seorang daripada mereka berkata, esok aku akan melakukan satu perancangan yang menyebabkan raja akan memotong akar umbi mereka. Teman-temannya berkata,
janganlah lakukan demikian. Walaupun orang itu telah memeluk Islam, mereka tetap saudara mara kita, namun dia tidak menghiraukannya. Pada keesokan hari, dia telah pergi menemui raja dan menyatakan bahawa orang Islam telah menghina kedudukan Nabi Isa AS. Mereka tidak mengakui Nabi Isa AS ialah anak Allah SWT. Maka sekali lagi raja memanggil orang Islam. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, panggilan raja kali kedua menambahkan lagi kebimbangan kami. Walau bagaimanapun, mereka pergi menghadap raja. Raja telah bertanya, apakah yang kamu kata tentang Nabi Isa AS? Mereka menjawab, kami berkata sebagaimana wahyu yang diturunkan kepadanya Nabi kami bahawa Nabi Baginda Isa AS ialah seorang hamba Allah SWT, Rasulnya, Rohnya dan kalimahnya yang telah diletakkan pada Maryam AS yang dara lagi suci. Kata Najasyi, Nabi Isa AS sendiri pun tidak berkata lebih daripada itu. Para padri yang ada mula mendengus. Najasyi berkata, apa-apa yang kamu hendak kata, katalah. Selepas itu, Najasyi telah memulangkan hadiah-hadiah orang Quraisy itu dan berkata kepada orang Islam, sekarang kamu semua dalam aman. Sesiapa yang menganiaya kamu dan menerima balasannya, di samping itu, penghisiran dibuat bahawa sesiapa yang menyusahkan orang-orang Islam maka akan dihukum. Tarikul Khamis. Dengan sebab itu, penghormatan orang di sana terhadap orang Islam semakin bertambah dan rombongan Quraisy itu telah kembali dengan penuh hina. Dengan itu jelas kepada kita bahawa semangat kemarahan orang kafir Mekah semakin bertambah. Bersama dengan itu, keislaman Hazrat Umar radhiyallahu anhu membakar lagi kemarahan mereka. Mereka sentiasa berfikir mencari jalan untuk menghentikan segala jenis perhubungan dengan orang Islam dan pelita Islam dapat dipadamkan dengan apa-apa cara sekalipun. Sebahagian besar daripada pembesar-pembesar Mekah telah bermesyuarat cara untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara terbuka. Namun demikian, pembunuhan baginda SAW bukanlah satu kerja yang mudah. Bani Hashim ialah satu kumpulan yang besar dan dikira sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Walaupun kebanyakan mereka masih belum memeluk Islam, tetapi mereka juga tidak akan rela. Mereka tidak akan rela sekiranya Muhammad SAW dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang kafir telah berpakat dan membuat satu perjanjian bahawa seluruh Bani Hashim dan Bani Muttalib akan dipulaukan. Tiada seorang pun dibenarkan duduk bersama mereka dan tiada urusan jual beli dengan mereka. Tidak boleh berbual dengan mereka, tidak boleh pergi ke rumah mereka, tidak boleh membawa mereka ke rumah sendiri, dan perjanjian ini berterusan selagi mereka tidak menyerahkan baginda Muhammad SAW untuk dibunuh. Perjanjian itu tidak terhenti setakat perbualan mulut saja. Bahkan perjanjian ini telah ditulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian baginda SAW. Perjanjian itu telah digantung di Baitullah supaya setiap orang menghormati keputusan itu dan berusaha untuk memenuhi tuntutan perjanjian. Akibat perjanjian itu, mereka semua dipulau di satu lembah di antara dua bukit selama 3 tahun. Tiada seorang pun boleh menemui mereka dan mereka juga tidak boleh menemui sesiapa pun. Mereka tidak boleh membeli apa-apa daripada orang Mekah dan tidak juga boleh menemui mana-mana peniaga dari luar. Sekiranya ada sesiapa yang keluar, dia terus dipukul, dan jika dia cuba menyatakan keperluannya, maka akan ditolak mentah-mentah. Setakat manalah mereka boleh menggunakan sedikit sebanyak makanan yang ada dalam simpanan mereka. Akhirnya mereka hidup dalam keadaan kebuluran.
wanita dan kanak-kanak menangis kerana tidak dapat menanggung kelaparan. Kaum keluarga yang dewasa merasa terseksa akibat melihat penderitaan kanak-kanak tersebut. Lebih dahsyat daripada derita kelaparan mereka sendiri. Akhirnya dengan rahmat Allah SWT, selepas 3 tahun, surat perjanjian itu pun reput dimakan ananai. Oleh itu mereka terselamat daripada musibah tersebut. Selama 3 tahun mereka di pulau dan disisihkan, dan dalam keadaan sedemikian, segala kesusahan yang ditanggung oleh mereka begitu jelas. Sungguh pun demikian, semua para sahabat dari Allah wa'anhu tetap teguh berpegang kepada agama Islam, malah berusaha untuk menyebarkan Islam. Keterangan, segala kesusahan dan penderitaan itu telah ditanggung oleh para sahabat dari Allah wa'anhu, yang kita semua berbangga dengan nama-nama mereka. Kita menganggap dan mengaku sebagai pengikut mereka. Kita selalu mengimpikan kemajuan seperti yang telah dicapai oleh mereka. Tetapi cuba renung dan fikirkan sejenak, sebanyak mana mereka telah berkorban untuk itu, dan apakah pula yang telah kita buat untuk agama Islam. Sedangkan setiap kejayaan ialah sesuai dengan usaha yang gigih. Sementara kita pula mencari kesenangan, kemewahan, kehidupan yang jauh daripada agama, mengumpulkan harta benda sama seperti cara yang telah dilakukan oleh orang kafir, dan masih kita inginkan kemajuan Islam. Bagaimanakah keadaan ini mungkin terjadi? Wahai pengembara, aku bimbang kamu tidak akan sampai ke Kaabah, kerana jalan yang kamu lalui itu menuju ke Turkistan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.